Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good morning. Selamat pagi kepada semua pelajar. Kepada semua pelajar yang mengambil subjek ataupun kursus microprocessor. Okay, hari ini saya ingin menunjukkan cara-cara menggunakan software Arduino dalam komputer. Okay, setelah kita install, kita download dan kita dah install di dalam PC kita, jadi dia akan keluar seperti mana yang you lihat di sinilah. Dia ada satu file application, ambil yang ada logo Arduino ni, iaitu application. Jadi kita klik pada sinilah. Bila kita klik pada Arduino ni, okay, bila kita klik dia akan keluar satu blok macam inilah. Tapi yang ni sebab ada dia punya initial programming yang sebelum ni, okay, yang saya gunakan sebelum ni untuk buat projek, jadi dia terus keluar programming yang saya punya lah. Okay, jadi untuk yang normal lah, mungkin kamu yang baru yang belum buat lagi program, jadi kita boleh lihat, just klik dekat new lah, kita ambil pada new file lah, new file. Okay, jadi kita besarkan dia punya file ni. Okay, macam ni ya. Jadi yang normalnya, sekiranya pelajar-pelajar ingin membuat programming Arduino, jadi dia ada kat sini, you boleh lihat lah, dekat paparan dia, jadi dia akan keluar ni saja. Ada void setup, dan yang keduanya void loop, looping yang ni untuk buat delay lah. Untuk kalau you lihat di sini, void setup ni dia kata put your setup code here. Jadi kita kena letak dia punya setup code here lah to run, untuk run sesuatu program lah. Okay, dan satu lagi iaitu void loop, yang ni untuk put your main code here to run repeatedly, untuk nak ulang dan sebagainya. Jadi kita letaklah programnya di sini. Okay, untuk Arduino ni kita bukan nak belajar tentang programming saja, kita cuma nak buat editing saja tentang programming, sebab programming dia dah ada sebenarnya. Programming dia sudah ada di dalam software ni, terlalu banyak programming dan terlalu banyak dia punya contoh-contoh yang kita nak belajar. Okay, kalau you tengok dekat paparan ni, dia ada perkataan file, lepas tu dia ada edit, dia ada sketch, dia ada tools dan helps. Yang ni saja dia punya paparan dia. Very simple lah. Dia punya paparan ataupun icon dia lah. Kita nama dia icon. Dan okay, bila kita nak mulakan yang baru, kita klik file lah. Kat file ni kamu boleh lihat, pertama sekali new file. Kalau kamu dah ada file yang lama, boleh open file tu lah. Mungkin dah di save kat mana-mana, jadi kita boleh ambil file tu dan sambung balik lah programming. Mungkin ada programming yang kamu set up tu ada error. Okay, biasanya di dalam yang contoh dalam sistem ni, kita tidak ketemukan error lah. Biasa tidak ada error. Cuma kalau error pun dari segi sambungan litar kita lah. Okay, jadi kita tengok dulu yang ni. Dalam file ni, kalau you lihat beginilah. Dalam ni ada new, ada open file, ada open recent dan sebagainya. Jadi boleh lihat banyak lagi sketchbook, example. Okay, saya nak ceritakan di sini. Okay, you boleh tengok di sini ada banyak dia punya tu normal lah, macam biasa saja. Tapi yang pentingnya di sini kita nak pergi kepada example. Kalau you pergi dekat example ni, terlalu banyak dia punya contoh-contoh example, daripada basic sampailah ke peringkat yang tinggi lah. Jadi untuk kelas kita ni, disebabkan kita tidak ada peralatan yang lengkap, kita tidak ada semua komponen-komponen yang diperlukan. Contohnya kita nak buat communication system, jadi kita buat yang mana ada. Itulah kelemahan kita kalau kita tidak dapat masuk amal. Yang di amal pun untuk
alat-alat ni pun dia tidak banyak, ada beberapa saja. Okey, jadi sekarang ni kita pergi dulu tengok. You boleh check dulu setiap button ni, tengok dekat basic ada apa. You boleh tengoklah dekat sini analog, read serial. Okey, dia ada barrier minimum, blink, digital dan sebagainya lah. Okey, dia ada digital pun ada banyak contoh. Dia ada blink without delay. Dia ada button dan sebagainya. Banyak lagi kalau you tengok kat sini. Lepas tu dekat analog pun ada banyak contoh komunikasi pun boleh. Siapa-siapa yang nak buat FYP, Final Year Project, jadi sesuai lah, boleh menggunakan, boleh buat, anda saya pun boleh. Saya pun sebelum ni pun dah ada beberapa student lah, daripada diploma, sama ada biasanya diploma internet lah. Okay, diploma sains komputer, internet. Banyak yang berjumpa saya lah untuk buat projek ni, untuk dilatih sebagai penyedia. Okay. Jadi saya boleh bantulah kalau yang nak buat dengan saya benda ni. Okay, yang saya boleh bantu yang setakat yang mana saya ada ilmu lah. Okay. Tak ada banyak kalau tengok kat sini dia ada control. Dia ada sensor. Jadi sensor pun banyak kita boleh cuba nanti. Sekiranya kalau kamu ada sensor yang kamu beli tu, ada sensor, lepas tu ada display, display pun boleh. Display yang ada display kita boleh cuba. Yang string pun boleh. Ni string saya tak pernah buat pun yang string ni. Okay, USB, ni USB Universal Serial Bus, dan banyak lagi lah. Boleh tengok lah kat sini. Kamu boleh cubalah nak buat servo. Nanti mungkin kita nak buat servo. Okay, nak buat robot control dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat di sini pada example. Okay, next is untuk editing. Ni editing jarang digunakan sangat lah. Okay, sketch pun jarang digunakan. Yang banyak digunakan ni untuk verify, compiler, upload dan sebagainya lah. Jadi yang benda ni boleh klik kat button tanda di bawah tu. Okay, ada tanda red, tanda nak panah kan bawah tu. Okay, yang seterusnya yang saya nak tunjukkan iaitu pergi pada tools. Okay, yang tool ni yang agak penting lah. Okay, kalau kamu pasang Arduino board dengan komputer, dengan notebook kamu, mungkin tidak dapat nak baca lagi. Untuk aktifkan pin 13 tu telah kamu klikkan example dan sebagainya, masih lagi belum berkomunikasi antara PC dengan board. Jadi you kena check di sini, iaitu pergi kepada tool, klik pada tool, check dulu board. Kan, board mana? Betul tak board? UNO, kamu punya board lah. UNO, Arduino UNO. Betul tak board tu? Yang automatic pilih lah dekat sini ya. Jadi you boleh pilih mana-mana board lah. Okay, yang sama dengan yang kamu gunakan. Okay, itu yang pentingnya. Kalau tak sama, betulkan. Okay, seterusnya boleh lihat kepada port. Kan, port. Port ni pun penting jugalah supaya dia dapat berkomunikasi dengan hardware kamu lah, iaitu board microcontroller tu. Okay. Okay, lepas tu kalau tak betul, biasanya dia automatik. Dia ambil sama ada COM3 ataupun COM4 lah. Kedua-duanya kan. Dan salah satu saja. Kalau tak betul, you boleh betulkan. Bila dah betulkan tu, okay, kita pergi pada ni, tanda red ni iaitu verify. Yang kedua ni iaitu upload. Dua ni kita banyak gunakan. Okay. Yang seterusnya tu save, yang ni open dan sebagainya lah. Dia ada button kat sini. Very simple. View. Okay, jadi seterusnya kita nak buka file, pergi pada file example. Jadi kita ambil basic, pergi pada blink. Klik pada blink. Okay, keluar dia punya program besarkan. Ini kalau you nak padam yang atas pun boleh padam lah, tak mau dia punya penerangan tu. Tapi kalau you biarkan pun okey saja, dia tidak mengganggu. Jadi kita boleh, yang pentingnya bila dah keluarkan program macam ini program basic dah dia, you boleh baca, tengok apa yang dikatakan dekat skrin ni. Dan juga setiap peringkat
Ni dia ada penerangan dia. Dia ada penerangan. Okey, dia ada penerangan dia, tanda tu. Yang tu penerangan tu sebenarnya tak perlu pun kalau kita nak buat programming yang kita nak type semula kan. Jadi tak perlu letak pun. Yang basicnya program dia tu lah yang pentingnya kan. Okey, contohnya di sini kalau lihat dekat situ kita contoh dia ada ni untuk blink LED iaitu build LED pin 13 lah. Okey, semua merujuk kepada pin 13. Sebab apa merujuk kepada pin 13? Salah satu contoh dia ialah pin 13 ni telah ada satu LED yang telah di built in yang bersiri dengan pin 13. Jadi senanglah. Kalau pin 13 kamu tu tak menyala, tak berkelip, maksudnya board kamu rosak. Mungkin cek dulu semualah. Cek board, cek dia punya link, cek dia punya board dan semuanya. COM3 yang tadi tu, COM3 ke COM4. Dah puas hati semua cek. Kalau tidak berfungsi juga, mungkin board kamu rosak. Tetapi sebelum kita nak putuskan bahawa board kita itu rosak, kita kena tukar dulu komputer. Sebab pengalaman saya yang sebelum ni, kita dah cek segala-galanya dah. Tetapi PC kita ataupun notebook kita ni, dia tidak boleh nak interface dengan kita punya projek. So, kita kena tukar notebook kita. Tukarlah kepada mungkin yang kawan kita. Kita cuba dekat kawan kita. Bila kita dah cuba beberapa PC ataupun notebook, masih juga tidak berfungsi board kita, itu menunjukkan bahawa board kita itu ada masalah. Okay? Dan kita boleh cuba juga board kita itu dengan PC kawan kita yang mana dia dah berfungsi. Okay? Cuba yang check dulu programming dia tu, mungkin dia dah run, dia punya dah okey semua, kita pergi tukarlah, ambil projek kita letak tempat dia pula. Okay, dan run kan. Okay. Setelah kita run, kita nak run, kita kena klik ni upload. Okay, upload masuk. Bila upload, apa maksud dia? Upload ni iaitu programming yang ada dekat skrin ni akan ditransfer masuk kepada board. Akan dimasuk pada microcontroller yang ada. Dia akan dimasukkan dalam sana dan dia akan melaksanakan apa yang kita arahkan dia, yang kita programkan itulah. Dan dia akan simpan di sana. Dan kita lepas tu kita akan verify dan akan melihat ada tak dia punya error ralat. Ada tak error dia, ralat-ralat yang mengganggu. Sekiranya keluar di bawah tu tidak ada perkataan color merah, hanya color putih, dia kata successful. Jadi maka berjayalah. Maksudnya program kita dah betul. Saya tak boleh nak tunjukkan di sini sebab saya tak sambung saya punya board saya. Jadi saya tak boleh nak upload lah. Jadi inilah yang penting. Bila kamu nak sambung, nak buat projek, nak mulakan latihan. Jadi ini adalah penting, perlu dilihat. Dan kamu boleh juga setelah cuba pin 13 ni, dan saya ada beri latihan kamu supaya melihat semula contoh lain iaitu push button. Cuba carilah di sini kat example ni, push button, mungkin boleh tengok dekat digital ni kan. Kat digital tu ada button. Jadi boleh gunalah programming tu untuk menyelesaikan assignment yang kedua itu. Jadi setiap assignment yang kamu buat ni, kamu kena tunjuk pada saya lah sebagai bukti. Saya dah buat dia punya template di My Guru. You kena ambil gambar saja. Buat kali ni ambil gambar you punya projek. Projek sendirilah. Jangan ambil projek yang orang lain. Okay, yang you buat, ambil gambar, 2 gambar, iaitu gambar untuk LED blink dan juga push button. Sila masukkan di dalam My Guru. Okey. Itu dulu untuk kali ini. Kita akan sambung lagi. Jangan ke mana-mana. Kita akan sambung selepas ini. Terima kasih.